Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berwibawa, pintar hijau bersih, saudara-saudara kalian wanakkam, semina hormani hauma khaifalukum anabillah. Syukran, marairan huaran inturun memendi icaran tacau. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka merangkap penganalisis politik. Baik saudara, saya anak negeri Melaka, saya lahir di Kerubong. Dan hari ini izinkan saya berbicara secara ikhlas kepada Perikatan Nasional, kepimpinannya, mungkin ahli-ahlinya, dan tuan-tuan perlu mendengar dengan baik. Seorang pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. Dan ingatlah, sabar itu separuh daripada iman. Tidak semestinya setiap apa yang sarjana, scholars, think tank, orang awam, individu, presiden, NGO, siapa saja bercakap, ianya adalah satu cemuhan, inahan, ataupun sesuatu yang sebenarnya mereka tidak berniat baik pada tuan-tuan. Jangan fikir begitu. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan berjiwa besar, buka pemikiran dan dengar baik-baik. Baik saudara, ilmu yang sedikit saya miliki berkaitan dengan strategi politik, strategi memenangi hati pengundi, strategi untuk memenangi pilihan raya. Yang pertama sekali saya melihat poster ataupun banner atau banting yang diedarkan. Saya pergi ke 3 daerah, Melaka Tengah, Alur Gajah dan Jasik. Saya melihat memanglah spanduk dan poster diletakkan gambar Abah, ya, iaitu Tan Sri Datuk Sri Tan Sri Muhyiddin Yassin, diletakkan di kebanyakan pelosok negeri Melaka. Tuan-tuan perlu ingat, sensitivitinya di negeri Melaka kita ada Ketua Menteri, caretaker, kita pun ada Adli Zari juga dan beberapa pemimpin lain. Tetapi gambar Abah ini terlalu banyak dan terlalu besar, ya. So dari segi strategi di situ tidak tepat, tidak kena, ya. Kerana di mana-mana negeri kalaupun nak letak gambar Abah, dia contohnya mudah. Abah di sini, di depan Abah itu letak calon, baru kena. Tapi apa yang kekhilafan ini, saya tidak tahu siapa yang memberikan nasihat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, siapakah dia punya bahagian protokol, bahagian komunikasi, bahagian perancangan strategik, campaign manager, saya tidak tahu. Tapi apapun saya melihat di situ ada kelemahan. Mungkin pihak yang sampaikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini dia khilaf. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin pun reda dan terima, dia anggap benda itu betul. Sebenarnya strategi itu tidak kena. Sebab terlalu banyak gambar Abah sampai kadang-kadang dia membosankan. Minta maaf, saya cakap ikhlas, ya. Terlalu banyak di mana dia tidak kena. Kita faham, kemungkinan tuan-tuan berfikiran Abah ini adalah branding ketika beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Pada ketika itu, tuan-tuan perlu ingat, you need a power to make a change. Maknanya, if you have any position, bila anda pada ketika anda mempunyai kuasa dan kedudukan, orang hormat. It's just because of your position. You see? When you have post, you are somebody, you are prime minister, people will respect you. Sebab itu di Sabah boleh menang. Ingat ya, sekarang belum tahu menang sebab Abah dah tak ada kuasa kedudukan. Lagos Abah tu dah tak ada credibility. Ethos, minta maaf. Athos, Aristoteles disebut Lagos, ethos, pathos, ya. Ethos itu credibility tak ada. Jadi Abah bukan lagi Perdana Menteri. So kalau nak letak gambar Abah, Abah tengah duduk, tengah buat apa pun, ya, gambar-gambar begitu, ya, tengah merasmikan itu ke tekan, itu tekan, tak boleh. Whatever things that you all buat, memang dia tidak mujarab sekarang ni. Sebab yang jadi Perdana Menteri adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, iaitu dia merit, dia advantage, dia mileage kepada UMNO Barisan Nasional. Dia bukannya pada Abah ataupun Perikatan Nasional. Silap tu. Dengar cakap saya. Dengar cakap saya baik-baik, saudara. Jangan menggelabar ataupun jangan terasa hati. Ini cerita betul. Strategi kempen perlu betul. Gambar Abah, kemudian gambar calon di setiap don boleh. Ya, ini saya cerita strategi, belum tahu menang. Cuma saya cerita strategi saja. Kemenangan nanti saya cerita. Apa akan berlaku pada Pakatan. Baik. Perikatan, bukan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Baik, yang keduanya saya melihat di sini Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai presiden, beliau terlalu emosi, ya. Mungkin saya tidak tahu sama ada tekanan terhadap beliau telah menghidu kedudukan Pakatan
Perikatan Nasional Perikatan Nasional di negeri Melaka. Beliau telah sedar atau dapat input, saya tidak faham, tapi saya melihat beliau terlalu beremosi sampai menengking Tan Sri Syaril Samad Memang kita tahulah isu-isu itu sepatutnya tidak boleh dalam press conference. Tan Sri tak boleh keluarkan kenyataan-kenyataan bodoh. Selama kita kenal Abah tak pernah pula keluar kenyataan macam tu. Jadi bila dia dah tunjuk diri sebenar, dah orang buat labeling tau. Tan Sri tu orang nampak dia macam dulu lain, sekarang lain. So maknanya bila you dah tak ada kuasa macam ni ke bahasa. So benda-benda macam sensitif. Kemudiannya bila beliau mendedahkan yang beliau tidak mahu serahkan kuasa pada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lee Kim Chiang di AP kerana tidak sanggup lebih sanggup serah pada Tan Sri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan 11 ahli Parlimen UMNO dan sebagainya. Benda ni dia tidak konsisten dan satu benda yang menemplak diri sendiri, sebab pada satu ketika beliau memang berjuang bersama Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar, Lee Kim Chiang, Lee Kuan Eng, macam-macam kebaikan beliau cerita tentang Lee Kuan Eng, Lee Kim Chiang dan sebagainya. Beliau mau berjuang bersama pemimpin Islam dan bukan Islam. Benda ni sebenarnya kalau kita lihat beliau telah setuju dan beliau telah akur dengan manifesto dan juga persetujuan di antara Pakatan Harapan dan sebagainya. Tapi apa pun jadi, tapi sekarang bila mana dia kembalikan isu itu, apa rugi dia? Rugi dia adalah pengundi-pengundi Melayu, India, Cina dan sebahagian daripada Melayu, dia akan marah dalam pakatan yang atas pagar ni pada Perikatan Nasional. Jadi perikatan rugi. Sebenarnya dia tak membantu. Lepas tu saya tengok adalah ucapan-ucapan yang Tan Sri Muhyiddin ni keluarkan, menyatakan tentang beliau tidak senang dengan PKR dan juga amanah, termasuk DAP minta tuntutan itu, tuntutan ini ketika dalam Pakatan Harapan dan sebagainya. Beliau tak boleh terima dan sebagainya sebab dirinya, pendiriannya, integritinya terhadap Bumi Putera Melayu cukup tinggi dan sebagainya. Jadi yang dia beginilah manusia ni dia boleh fikir. Apabila kita masa kita nak kuasa kedudukan dengan Pakatan Harapan, kita setuju semua. Kita rasa yang terbaik. Lepas tu bila kita ada konflik, kita keluar, kita tubuhkan satu parti lain, kita cerita lain. Jadi orang nampak tau. Orang nampak video, audio tu semua ada. Jadi tuan-tuan, saya bukan nak burukkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi ini hakikatnya. Dan benda ni sepatutnya tidak boleh disebut lagi. Sekarang Perikatan Nasional di Melaka sepatutnya duk fokus tentang isu masyarakat, isu lokaliti, isu sungai, isu parit. Itu saya melihat Don Pengkalan Batu siapa namanya saya lupa dah. Azuddin saya lupa. Beliau ada jugalah hint-hint, saya antaranya banyak jugalah conversation yang berlaku apa semua. Saya nampak beliau mendengar dan beliau melakukan dengan baik, tetapi belum tahu beliau dapat merit ataupun mileage sebab dia ada masalah dengan parti, bukan kandidat kena faham so kalau individu itu duduk dalam UMNO atau duduk dalam PH dia lain, tapi bila perikatan dia ada masalah sikit, saya jelaskan. Sabar dan Abah ni tak payah sekarang ni, baik Abah ke calon-calon yang bertanding Perikatan Nasional, tuan-tuan jangan terlibat mengutuk sesiapalah, presiden NGO ke masyarakat ke individu ke. You fokus benda tu, jangan buat kerja tu. Kerja you sekarang, you tak ada masa pilihan raya, you nak menang pilihan raya. Bila nak menang pilihan raya, you fokus isu masyarakat saja. Orang cakap apa dalam YouTube, dalam media, dengan Facebook, dalam Twitter, dengan you jangan, you boleh dengar tapi you jangan counter back, you jangan argue. So you buang masa padahal you ada benda penting, you nak menang tempat tu. You kena faham akan ada 33 juta masyarakat Malaysia akan bercakap. Takkan setiap orang you nak layan, you nak conference dengan dia. Nanti you letih, you mati macam tu saja. So you tak payah layan semua tu. Dan sekarang ni jangan bawa isu. Lagi satu, yang ketiga saya tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, dia cuba nak bawa isu Melayu Bumi Putera. Rafiq ni pun saya tahu selalu duk cerita benda tu. Bagi saya nasihatkan jangan cerita benda tu. It's not good. You trust me. You kalau nak cerita Islam Melayu, you tak boleh pergi jauh. You nak tahu tak kenapa? Sebab UMNO sudah ada lama. Itu Parti Keramat Melayu pun, dia sudah memang sinonim. Dia sudah memang remain and sustain, dia punya establish dia punya kedudukan itu sudah memang kukuh.
dengan Melayu dan Islam ini, orang kalau cakap Melayu Islam, orang akan tengok dulu siapa tahu UMNO. Jadi di Melaka memang dah ada satu parti solid yang kuat, dominan UMNO. Ya, tuan-tuan jangan marah saya, sebab itulah Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat sedih apabila UMNO tidak mau bersama. Kalau tuan-tuan bersahabat dengan PAS, ialah atas Islam, bersahabatlah, tak ada masalah. Tapi PAS ni dia tak ada kedudukan, kekuatan di Melaka. PAS ni boleh duduk dengan dia di Kelantan. Cuba bersatu pergi Kelantan, berkawan dengan PAS, dia nak ke? Fikir balik, soalan saya senang saja. Bersatu, bila ada pilihan raya di Kelantan, cuba bertanding 6-7 kerusi di Kelantan. Rasa PAS bagi tak? Rasa kenapa tak nak bagi? Rasa-rasa kalau bersatu menang, bersatu minta kerusi dengan PAS, PAS ambil katakan Dun Kelantan tu ada 30, bersatu ambil 15, PAS ambil 15. Ingat, rasa-rasa PAS nak bagi ke Tuan Guru Hadi Awang? Kenapa dia takkan bagi? Sebab kena faham, orang Kelantan dia takkan pangkah atau pilih pemimpin parti lain. Jarang sangat. Dia memang asabiah taksub dengan Kelantan. Begitulah sekarang, PAS ni datang ke Melaka. Pilihan raya yang lepas, tuan-tuan tengok 24 kerusi, satu pun dia tak menang. Faham tak apa saya capai? Bukan nak rendahkan PAS. Ini memang masalah lokaliti, demografi, asabiah, ya, kabilah, benda-benda ni memang macam tu. Ya, ketaksupan. Kalau saya nak pergi Sabah, saya nak bertanding. Saya masuk parti Warisan dan saya nak bertanding, boleh menang ke dengan orang Sabah? Saya orang Melaka. Orang Sabah, sentimen Bumiputera Sabah dia kuat. Sarawak. Bukan mudah tau. Bukan mudah. Chances tu mungkin dalam 100 orang 2 orang menang. Dia macam itulah. Ya. Dengar cakap saya. Ya. Lepas tu sekarang ni, dekat mana Bersatu nak pergi sebenarnya? Nak bergabung dengan PAS ni, hari tu boleh buat kerajaan campuran sebab PAS ni dia punya parliament seat dia kebanyakan daripada Kelantan contohnya. Ya, digunakan. Dia nak ambil seat parlimen kat mana lagi? Jadi sebab PAS ni dia lebih kuat di Kelantan saja. Negeri lain dia agak lemah. Terengganu Kelantan lah, sikit-sikit lah Terengganu tu. Ya. Jadi itu sebab kalau nak tubuhkan kerajaan, sebab saya faham PAS ni dia tahu dia tak boleh bentuk kerajaan persekutuan. Sebab dia daripada dulu dia perjuangkan Islam, dia tak boleh buat apa. Sebab Malaysia ni dia tak boleh tahu. Malaysia ni memanglah saya pun orang Islam, saya tahu. Tapi kita tak boleh macam, sebab kita majmuk. Barisan Nasional dah buat dah 61 tahun, memang tak boleh pergi. Dia memang kena buat majmuk. Ada MIC, MCA, UMNO dan sebagainya. Macam itulah. Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan tak tahu. Tapi Tan Sri ni dia dah macam dah terkeluar tau. So dia tak tahu nak pergi mana dah. So dia nak duduk dalam Bersatu, dia nak buat something, tak boleh buat sebenarnya. Maka dia perlukan UMNO, dia perlukan PAS. Tapi bila PAS ni, PAS pun dia bukan parti yang diterima di semua negeri, tidak. Saya dah sebut banyak kali pasal PAS ni. Diterima di Kelantan dan Terengganu saja. Jadi ini isu dia. Sekarang ni bagi saya, kalaulah hari tu kenapa Pakatan Harapan boleh menang, Bersatu boleh menang dalam pilihan raya, Rafiq boleh menang kat Pahir Rumput dan sebagainya dengan majoriti tinggi sebagainya sebab dia duduk dalam PKR. Dia duduk dalam Pakatan Harapan. Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar, DAP. So ingat, pada ketika itu Bersatu boleh menang banyak kerusi di Melaka sebab India dan China termasuk Melayu sebagainya menyokong Rafiq. Percayalah cakap saya. Sekarang di Teluk Mas, saya nak beritahulah. Saya pergi tengok tadi. Ya, saya turun padang dan sebagainya. Dan saya pun buat survey dan sebagainya. Teluk Mas tu, persaingan utama dia adalah antara BN, calon Pakatan Harapan, Muhammad Ashraf bukan, saya lupa lah, Ashraf Mukhlis Minhad. Ada Muhammad ke saya lupa, minta maaf. Datuk kan, Datuk. Sebab Tuan Adli tak dapat Datuk, bukan dia tak dapat lah, Adli hari ni dia tak nak, saya tahu benda tu. Ya, tapi tak apalah. Siti Sulaiman Ashraf ni pun baik orang dia, bukannya tak baik, dia bagus. Baik. 4 datuk ni berentak dengan satu calon bebas, tak apa. Saya cakap ikhlas ya. Di Teluk Mas tu saya tengok yang trending, yang betul-betul boleh pergi BN dengan
BN dengan Pakatan Harapan, Ashraf tu. Ya. Bukan saya tak nak sebut Rafiq, YB Rafiq tu, Datuk Rafiq tu. Datuk Rafiq ni dia ada masalah. Jangan sensitif dengan saya. Saya penganalisis saja. Penganalisis ada 1001 lah. Dia boleh cakap apa dia nak cakap. Tadi macam saya ni, saya cakap ikut pandangan saya lah. Mungkin ada ramai lagi orang tak setuju ke apa, tak apa. Dia penganalisis berbeza-beza. Jadi bagi saya sebagai penganalisis, saya melihat perkara ini, Rafiq ni dia ada buat satu benda yang menyebabkan pengundi marah. Rafiq pun tahu. Bila you lompat dan sebagainya, dan you duduk dalam kerajaan PNBN, marah tak orang Pakatan Harapan? Marah lah. Jadi pengundi-pengundi hari tu marah tak? Sebab tu Rafiq lompat ke Teluk Mas. Bila pergi tempat YB Datuk Effendi kan, jadi masalahnya Effendi Ahmad, Datuk Muhammad Effendi Ahmad ke Datuk Effendi Ahmad, saya lupa. Jadi masalahnya adalah macam mana sekarang ni, sebab dekat Teluk Mas pun ada masalah juga Datuk Effendi tu. Jadi tuan-tuan cuba nasib di situlah. Sekarang ni Tan Sri Muhyiddin Yassin nak lantik, nak cadangkan Ketua Menteri Melaka daripada Perikatan Islam pun susah. Dia bukan rakyat tak tahu tau, rakyat tahu. Saya pun tahu, banyak pihak tahu benda ni. Kenapa susah sangat nak declare tau. Ya, Adli dah di-declare oleh PH. Sulaiman Ma'ali dah di-declare oleh UMNO BN. Perikatan nak tunggu on the same date, 20th of November. Kenapa mesti macam tu? Sebab dia ada kesan kalau declare sekarang. Faham maksud saya? Semua orang tahu cerita tu. Walaupun Tan Sri Muhyiddin kata dia akan declare 20 bulan masa mengundi, tapi for me is too late. Sebab you kena ada poster boy. Sekarang poster boy pun tak ada, you pergi letak gambar Abah. Bukan saya pandang rendah pada Abah. Memang Abah ni dia tidak memberi mileage dah. Tak ada apa pun. You letak gambar Abah banyak pun, orang pun tak kenal siapa calon tu. Gambar calon pun tak ada kan. So you kena letak sebelah Abah, berdua berlapik. Abah belakang you letak. Itu pun bukan boleh menang pun. Jangan kecewa saya cakap tu serang ni. Sebab apa tau? Dia begini. Saya dah sebut dah, hari tu masa 2018 Perikatan Nasional ni dia bersama. Kenapa pejuang tak nak masuk? Walaupun mereka kata pasal COVID apa semua, mereka tak setuju boikot. Sebenarnya pejuang nak tengok daripada jauh apa berlaku, kekuatan-kekuatan kepada parti politik yang masuk bertanding ni tanpa mereka. Dia pun tengok juga. Kalau dia tengok masing-masing tak ada apa, bersatu tak dapat apa, PAS tak dapat apa, so dia dah baca lah. Dia nak tengok PKR ni boleh buat apa tanpa dia. Walaupun dia cakap banyak sebab lah, yang muda pun sama juga. Jadi bagi saya, itu sebabnya Perikatan ni nak susah. Dia tak boleh bawa kerajaan Islam Melayu, Bumi Putera kerajaan Islam. You cuba nak pecahkan undi. Saya tengok Tan Sri Muhyiddin ni dia mainkan isu-isu tu. Sebenarnya orang Melayu yang dengan PKR tu, dia kalau tegar, dia tegar lah. Faham jadi Melayu dalam DAP kalau tegar, dia tegar lah. You tak boleh buat apa, you cakap apa pun, dia tidak banyak mempengaruhi. Sebab orang Melayu ni dia lebih suka kepada UMNO BN. Mungkin tuan-tuan cakap, saya ni siapa pandai-pandai cakap macam ni, macamlah bagus sangat macam hebat sangat. Tak apa tuan-tuan, saya tak hebat. Tuan-tuan tunggulah pilihan raya ni 20 bulan. Nanti tuan-tuan tengok dengan sabar, kita sama-sama. Sebab saya dapat rasa sentimen agama dan kaum ni dia tidak boleh bertahan lama di Malaysia. Itu telah berlaku pada BN UMNO. Kita dah belajar dah pun, tapi tak mau belajar lagi. Jadi sekarang macam mana nak menang pilihan raya? Itulah saya kata, bila nak menang, dah lah tak boleh nak menang sangat, tak boleh nak dapat sokongan sangat. Jadi jangan sensitif. Yang pertama, poster boy mesti declare. Siapa CM mesti declare awal. Dia tak boleh declare lambat, lama. Dah orang dah pergi undi baru nak declare. Orang pun Perikatan Nasional, Ketua Menteri pun tak tahu siapa. Lepas tu banyak skandal, banyak isu nampak. You kena ada somebody yang firm. You kena perfect man. You kena ada. Tak ada susah. Lepas tu masalah you, jangan hantam orang lah cerita UMNO macam tu, yang cerita Syaril Timur. Dia orang ni kan orang UMNO. Dia akan efek you. Pengundi-pengundi UMNO akan marah dengan you besok. Dan pilihan raya atas pagar semua tak nak undi Perikatan.
Salah siapa? Sebab you lawan. Jangan cabar saya. Saya petik Suez sekarang pun boleh. Janganlah sebut macam tu. Sebab you are CEO, President. You cannot behave in that sense. Because people will feel disappointed and unhappy. Those voters yang atas pagar ni, dia akan menterjemahkan kepada parti lawan. Dia tak nampak you profesional. Dia nampak you emosi. Dan dia tengoklah dalam Facebook berapa ramai yang sindir Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang. So apa kesan dia? Your image and reputation of Perikatan Nasional has been damaged. Ini yang siapa nak cakap dengan you all? Ada nak tunggu scholars, professors, think tank, Datuk Datin nak cakap Tan Sri? Tak ada dek. Dia orang takkan cakap. Dia senyap aja. Yang cakap saya lah. Sebab apa? Saya seorang yang ikhlas, integriti, berani bercakap, dan saya tidak ada niat tak baik. Kalau saya tak ada niat, saya buat bodoh je, buat tak tahu je. Tapi saya bercakap ni untuk membimbing, untuk memastikan you tak menang pun di pilihan raya negeri Melaka. Tak apa, you cubalah pilihan raya PRU 15. Tetapi saya punya nasihat pada Perikatan Nasional, dengar cakap saya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Listen to me. Saya tak tahu siapa yang advise you. Siapa you punya orang rapat. You tak payah bayar saya upah, saya tak apa-apa. Kalau you nak saya nasihatkan secara umum, semua orang dengar. Macam ni lah Tan Sri. Tan Sri, saya hormat Tan Sri. Tan Sri orang lama. Saya umur pun 46. Ya, Tan Sri dah 74 tak silap saya. Saya hormat Tan Sri, saya tahu. Jangan risau. Tapi Tan Sri, tolonglah dengar. Listen Tan Sri. You have to listen. Tak boleh. You tak boleh main isu agama kau. You tak boleh pergi Tan Sri. Tak boleh. Trust me. PAS tu, you tak boleh. PAS tu tak kuat. Sebab apa you all PAS dengan you bersatu nak sangat UMNO? Sebab ni lah. Sebab UMNO ni parti azali, parti tradisi, parti memang orang Melayu punya parti tu. Parti keramat tu. That's why you all disappointed bila dia tak join you. You all tak boleh buat sebab dia memang dominan daripada dulu. Parti Melayu, Parti Melayu, UMNO, dia memang macam tu. Orang sebut dia pun perkauman ingat dulu. Biasalah dia ideologi dia UMNO. Then you datang. Sekarang tiba-tiba you nak buat parti Melayu lain pula. Masa tu you strong sebab Pakatan Harapan. You trust me. Saya analisis benda ni. Saya cakap betul. Masa tu you all kuat sebab you duduk dalam Pakatan Harapan. Bila you dah keluar sendiri, you nak bentuk you punya kerajaan Muafakat Nasional lah, kerajaan Perikatan Nasional, susah. Sebab PAS tu tak kuat. Unless PAS ni dia punya strength macam DAP. Satu Malaysia boleh terima dia. Okey lah. PAS tu memang kuat lah. Tapi PAS ni hanya di Terengganu, Kelantan. Terengganu, Kelantan, Terengganu sikit-sikit. Macam tu. You faham tak apa saya cakap ni? So, you trust me Tan Sri, you cannot go far. Tak boleh. You tak boleh fokus benda tu. Ya? Saya cakap terus terang. Saya cakap pada UMNO, saya cakap semua parti. DAP. Saya tegur DAP. Saya tegur PKR, Amanah. Dengar. Ini untuk kebaikan semua orang. Semua parti politik. Apa yang saya cakap tentang Perikatan Nasional itu semua parti dengar. Jadi dia pun masuk dalam kepala. So dia takkan buat benda tu. Perikatan Nasional jangan ingat bila saya buat video ni orang parti lain tak tengok dia orang tak gunakan Elmon, dia guna. Saya nampak semua tu. Saya tegur pasal teknologi Internet of Things, Industri 4.0, saya suruh ubah by hook or by crook. You tak boleh. Memang SPR dia takkan bagi you buat perhimpunan besar ceramah. Tak ada. You buang masa saja. You tak payah tunggu. Masa dah tak ada. You gunakan media. You all out. Macam DAP tadi saya puji. Bila saya puji DAP, dia orang buat dalam Facebook satu program yang sangat bagus, live. Memang kata orang banyak orang terlibat dan sebagainya. Benda tu memang terbaik lah. Setakat hari ni saya tengok UMNO pun belum buat. Jadi saya cadangkan kepada UMNO, saya cadangkan kepada Putra, cadangkan kepada UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, buat. Itu sebab saya ada satu grup. Dalam grup tu ada orang Perikatan, ada orang UMNO, ada orang DAP, semua ada dalam tu. Dia orang tengok, dia orang buat. Bila saya perhatikan, oh bagus. They are good listener. Jadi saya pujilah. Yang buat siapa tadi? DAP PH. Nanti hari tu saya puji BN UMNO sebab dia punya mengenalkan calon tu dia cantik, sangat simple tapi nampak okey, dia kreatif. Siapa buat tu saya percayalah yang buat tu mungkin anak-anak muda, konsultan ni bayar ke apa tak tahu, whatever lah. Tapi you kena ada konsultan, you kena ada third party, proxy, pelobi dan sebagainya. Mereka-mereka ni kena bantu you, mereka-mereka pakar dalam animation, dalam IT dan sebagainya, macam itulah. Jadi nasihat saya kepada Perikatan Nasional, jujur saya cakap, you kena cepat-cepat bertindak. You jangan sentuh apa-apa isu perkauman, jangan burukkan Anwar Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kim Siang
Lingguang Eng lah, cerita kerajaan lama lah, itulah. You tak boleh menaruh sepati punya. Orang Melayu, percaya cakap saya, orang Melayu ni bila dia dengar, bukan dia nak sokong you besok, you tengoklah. Dia confirm sokong UMNO. Dia takkan sokong you sebab dia dah loyal. Orang Melaka ni dah loyal dengan UMNO. Sokong you pun tak ramai. You trust me. You mungkin marah saya sebab saya ni cakap pahit, tapi saya bagi ubat tau. Ada orang bagi you madu, bagi you apa ni, coconut shake 8, suruh you minum 8 cawan, matilah. You dapat penyakit. You memang sedap sebab dia macam manis, dia cakap macam bagus. Yang saya pula cakap macam pahit, you tak boleh terima, rasa panas dan sebagainya. Cuba sabar. Saya cakap sabar tu separuh daripada iman. Fikir positif dan sebagainya. Jadi bagi saya melihat antara dua kerusi itu yang ada, itu pun belum tahu boleh menang. Mungkin saya melihat di Pengkalan Batu dengan Teluk Mas, tapi tak boleh juga. Itu pun rapuh, lemah tau. Sangat lemah. Sebab you punya parti dia bukan trending. Dia yang trending adalah PH dengan Barisan. Mereka trending. So you all bukan. Mungkin you all marah saya. Oh, you cakap macam bagus, macam pandai. Jangan nak mencabar. Kau ni penyokong Anwar, kau penyokong DAP, penyokong Najib, penyokong bosku. Mungkinlah itu. Saya selalu kena macam tu lah. Bila saya cakap benda baik-baik ni, yang PH cakap saya menyokong BN maklumkan saya menyokong PH. Itulah nasib saya dulu sampai sekarang. Sana tak boleh cakap, sini tak boleh cakap, apa pun tak boleh cakap. Jadi nak cakap macam mana? Jadi itulah bagi saya jelaskan, sabar, cuba ubah. Ubah cepat. Ikhtiar, mana tahu menang 1-2 kursi. Siapa cakap kita dah kira kita akan menang 20 kursi? Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan yakin boleh menang 20 kursi, alhamdulillah. Perikatan Nasional boleh menang 20 kursi, alhamdulillah. Tak apa, mungkin saya cakap silap, saya minta ampun dan maaf. Tapi apa pun saya nak pesan, dengarlah nasihat saya. Perikatan Nasional, jangan salah faham. InsyaAllah, I throw the ball to the wall, the ball bounce back to me. I throw the ball to the wall, the ball bounce back to me. Maknanya saya pun tak sempurna. Saya cakap saja, beri pandangan. Saya mendidiklah semua parti BN, UMNO, PKR, DAP pun saya tegur. Jangan sentuh isu-isu Melayu, Bumi Putera apa itu bagi Tuan Adli settle. Adli dia Melayu, biar dia bercakap. MB kan atau CM kalau dia jadilah. Ini semua masing-masing ada cita-cita. Yang PH nak jadi kerajaan, yang BN nak jadi kerajaan, Perikatan Nasional nak jadi kerajaan. Tak apalah, semua ada cita-cita, tak salah pun. Nanti kita tengok 20 bulan kun fayakun, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Minta syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.